skrip akan baca kan, skrip akan dibaca untuk skrip reading lah ya. Skrip reading bila kita dah tahu perjalanan cerita, kita tahu karakter siapa artis tu, watak dia apa semua kan, kita dah tahu, so senang untuk kita nak bekerja kan. So bila kita dah bekerja apa semua, okey, orang kata okey, kita siapa artis dia, siapa pelakon lelaki dia, pelakon perempuan dia kan, so kita dah tahu tu semua. So senang untuk kita nak tahu orang kata apa yang watak yang diberi nanti kan. Kemudian production manager akan bagi kita kontrak kerja. Surat untuk tanda tangan kita, kontrak kerja berapa lama kita bekerja. Kemudian misalnya kita syuting 7 hari. Dalam kontrak tu mungkin dia bagi masa kita dalam 7 ke 10 hari lah, bila ada apa-apa contingency lah ya. Apa berlaku yang misalnya dia kata 7 hari, tiba-tiba hari ni hujan kan. Bila dah hujan kita tak dapat nak shoot. Contingency yang kita ada date untuk 2 hari tu kita dah guna untuk hari yang hujan tu. Kan, jadi kita janganlah merungut lah hujan-hujan ke apa kan, tak boleh sebab kita dah ada contingency day kita tu dengan apa yang dah diberi dekat kita tu ya. So kita kena terima tu semua. Dan dalam production orang kata kita saya kata protokol kita bekerja, etika tu apa semua tu kan, itu penting lah ya untuk kita bekerja tu. Okay, bila kita dah sign kontrak apa semua, okay, kita dah kita dah terima tugas kita. Tapi bila hari yang kita nak shoot tu nanti, tiba-tiba kita tak datang set. Kita tak datang set tu macam mana pula? Lepas tu dia kata, dia cakap, okay, saya ada kerja, saya tak dapatlah datang hari ni apa semua kan. Tapi kita dah sign kontrak ya. Faham tu, kita dah sign kontrak. Bila kita dah sign kontrak, misalnya hari ni kita tak dapat datang, kita kena cari ganti untuk nak cover kita. Ya, untuk cover kerja kita. Kita jangan tiba-tiba satu hari orang dah nunggu kita lah kan. Takkan hari tu tiba-tiba tak datang, paksa satu tim tunggu kita. Siapa yang rugi? Kan? Production yang rugi. Jadi disebabkan kita production rugi. Sebelum tu kita rasa kita ada masalah hari tu, sebelum tu kita akan cari siapa yang ganti kita untuk hari tu. Kita jangan simply orang kata kita langgar kontrak. Dan kontrak tu akan boleh kita producer boleh saman kita balik. Ya. Itu kena faham tu semua tu. Dapat balik tak? Dengar tak? Dengar. Okey. Dengar. Macam saya cakap tadi lah, orang kata kita ni kita jangan ambil job 2-3 job untuk satu pekerjaan kita ya. Sebab bila dah bila dah producer tu dah lantik kita ataupun production manager dah lantik kita untuk satu tugas, kita kena habiskan tugas tu sampai habis. Ya, jangan tinggalkan tugas tu orang kata cover orang lain. Okey, hari ni saya cover kawan saya untuk minggu ni kan, untuk job ni. Tak boleh yang dia pula pergi job yang besar, job filem. Masa tu dia macam conquer semualah setiap job tu dia terima. Melainkan daripada awal dia cakap, okey macam production manager tu, macam Cik Miss Nin ke siapa, bang, saya tak boleh datang untuk 2 hari ni, jadi saya gantikan budak 2 hari ni. Nanti selepas tu saya datang, pasal saya 2 hari ni saya terpaksa balik kampung, family sakit ke apa ke kan. Kita kena berhadapan macam tu lah. Cakap perkara yang betul. Jangan hari ni kita cakap kita family kita sakit, padahal 2 hari tu kita pergi job lebih harga yang lebih orang kata tinggi. Orang kata pergi syuting TVC tu iklan kan, kita buat iklan ke, kita buat dapat job bayaran yang tinggi kan. Jadi kita cover untuk 2 hari. Tak boleh lah macam tu kita jangan kalau kita dah ambil satu job tu, kita habiskan satu job tu. Jangan orang kata pergi sana pergi sini kan. Pergi sana, kadang pergi sana berlari-lari kan. Kemudian hari ni pula dia ada job pengantin pula, dia cover pula kawan dia kan. Berkawan dia kat set tak tahu pula scene apa nak buat kan. Scene apa tu nak kena buat. Jadi orang kata terpinga-pinga.
dia make up macam ni, tiba-tiba konti you punya HOD tak beritahu ke you punya make up macam ni apa semua kan. Tak, dia tak beritahu pun. Itu salah kita lah ya. Salah kita untuk nak apa orang kata nak tak bagi tahu dekat kita punya assistant yang cover kita untuk sehari 2 hari tu ya. Lagi ada siapa-siapa yang nak tanya ni? Ya. Faham tak apa saya cakap ataupun cepat ke apa ke? Faham. Okey je. Tak cepat pun. Ya. Okey, faham. Yalah, itulah sebab kita dalam production ni orang kata kan kita kena sabar, disiplin. Masa tu bila kata call time pukul 7 tu orang kata kan jangan kita datang pukul 8. Itu tak boleh ya. Kalau pukul 7 call time, pukul 7 ataupun 6.30 kan kita dah hadir dekat set. Supaya kita tahu okey sebab apa kadang-kadang perjalanan kan kadang-kadang runner ambil kita, kalau runner ambil kita tu orang kata kita sampai tu okeylah ngam-ngam pukul 7. Kalau kita pergi sendiri tu orang kata kita kadang-kadang kita tak tahu apa yang akan berlaku, kalau boleh kita keluar awal ya. Keluar awal sebelum nak sampai ke lokasi tu kan. Jadi kita sentiasa apa berjaga-jagalah ya. Berjaga-jaga orang kata apa setiap apa yang kita nak keluar rumah tu, apa yang perlu kita nak adakan untuk persiapan untuk hari ni, check dulu kan. Nanti kita nak shoot jauh ni dalam hutan ke misalnya kan, tiba-tiba hari tu scene tu kita nak kena apa ada buat efek ada darah, tiba-tiba darah kita tak bawa, dah jauh, dah terpaksa orang kata minta tolong runner pergi beli apa chili sauce lah, benda-benda tu tak boleh pakai sebenarnya kan, chili sauce lah, segala Nescafe lah apa semua kan. Benda-benda tu tak boleh pakai, merosakkan orang kata apa kita punya skin kita kan. Dan juga tahulah benda-benda panas ni kan, cili kadang-kadang ialah kita jadi apa pinau orang kata kan bila dah guna benda-benda, kita guna benda-benda yang betul-betul untuk apa untuk orang kata dalam kegunaan drama filem kita kan, benda-benda yang diluluskan. Jangan kita main ambil bahan-bahan yang tak apa tak proper lah ya. Ini adalah masuk dah semua dah. Next apa? Okey, kita untuk kita bercerita untuk hari kedua punya ni ya. Ini belum. Simple practical concept menerangkan. Ini dah kita dah apa? Okey, untuk yang macam hari yang pertama yang kita dah sebut tadi kan, proses dan produksi pembuatan filem kan. Itu protokol du soleil tu kita dah tahulah macam mana kita punya apa tugasan kita kan. Kita punya perancangan dan skrip untuk solekan tu kita berbincang pada selepas kita lunch ya. Aktiviti keselamatan tu kita dah bercerita dari segi kesihatan, kebersihan, lepas tu penyelaran alatan. Okey, macam kita dekat set tu orang kata macam kita pergi tempat syuting tu yang saya kata macam tempat make up kita tu sentiasa kena jaga. Lepas kita habis make up, brush tu kita kena bersihkan. Sebab tu kadang kita perlukan macam cleanser untuk nak bersihkan brush ataupun kita ada alkohol, dan saya ada tunjuklah nanti kalau macam in case kita artis tu dah sampai dah, lepas tu kita nak kita just spray alkohol tu kat brush tu, kita dah bersih daripada kita dah sanitize kan. Benda-benda tu kita kena sentiasa berfikir cara spontaneous lah ya. Orang kata benda-benda ni apa yang berlaku kat set kita sentiasa berfikir secara luas lah, apa yang benda tak ada, apa penggunaan yang kita nak guna apa semua kan. Tisu apa semua tu penting kena sentiasa ada kat set kita Lepas tu okey macam macam skrip tu saya rasa skrip tu orang kata saya akan berbincang lah mengenai skrip dengan solekan dan apa semua tu, dan saya akan bercakap lah pada selepas kita lunch sekarang. Tu kalau siapa yang rasa yang ada nak bertanya apa-apa ke boleh. Kak Intan, Dewi nak tanya. Sebab dulu Dewi tu kerja dekat yang bahagian family industry lah kan. So yang macam biasa,
kita nak charge macam mana? Dia ikut per day punya charge ke atau satu projek punya charge? Okey, macam drama macam drama selalunya mostly dia bagi 7 hari ke 10 hari. Okey, so dalam masa 10 hari tu dia bagi kita straight lah untuk kontrak tu, bayaran untuk selama 10 hari itulah. Dia akan bayar kita antara 50%. 50% untuk masa kita datang script reading tu, kita sign kontrak. Masa itulah akan diberi kita 50%. Kemudian 50% lagi setelah kita habis syuting, selama ada yang producer bayar cepat, ada yang lebih kurang seminggu atau 2 minggu. Kita kena tunggulah dari segi bayaran tu, orang kata kita kena tunggulah, janganlah kata kita asyik telefon je, padahal kita dah tahu kan untuk last payment okey. Seminggu ataupun 2 minggu, kita kena tunggu masa tu. Kita jangan asyik-asyik telefon je kan. Jadi nama kita tu akan orang kata apa dia ni asyik telefon je kan, kita dah bagi tahu kan. Itu yang penting. Kontrak tu orang kata sentiasa simpan lah. Jangan lepas session bila tak apabila orang kata berlaku sesuatu dalam production tu, misalnya lah producer tu tak bayar you dalam 50% balik. Daripada kontrak tu lah akan diberitahu yang payment you tak settle lagi. Kan? Kita akan datang lah, macam kita ada macam persatuan persatuan dalam filem apa semua kan. Kemudian macam persatuan MAS tu, sebab sekarang kita ada lantikan pada MAS untuk production punya lah. Apa-apa berlaku kita dalam bengkel artis ni berlaku, kita akan berinteraksi lah dengan dia, kita akan berkomunikasi dengan dia, beritahu yang kita punya payment tak dapat lagi apa semua, dan apa yang berlaku kat set, misalnya ada berlaku orang kata perkara-perkara yang tak elok kan. Jadi kita boleh complain, kita boleh bagi tahu kan dari masa misalnya payment kita, masa time payment tak dapat lah So benda tu kontrak tu salinan kontrak tu kena simpan. Sebab itulah bukti pembayaran kita tak dapat. Ada yang sampai berbulan-bulan pun ada yang tak dapat kan. Itulah dalam orang kata kita dalam nak masuk production ni, satu kita kena sabar. Sebab apa? Kadang-kadang kadang kita berfikirkan kita dapat payment. Okay, first payment dah dapat, second payment tu kita lambat. Tu kita kena tunggulah. Tunggu tak dapat juga, tunggu tak dapat juga. Tu yang kadang-kadang kita fed up. Tapi dalam kita fed up, kita masih lagi nak syuting. Kan, kita masih lagi nak syuting sebab apa? Kita minat dengan kerja kita. Kan, sebab kita minat dengan kerja kita berjumpa kawan-kawan, kita jumpa orang kata jadi kita happy dalam pekerjaan kita. Dalam satu pekerjaan kita jangan stres ya. Kita jangan stres. Kalau apa-apa kita macam kita ada sesuatu benda yang berlaku tu, kita just info dekat kita punya HOD. Kan, HOD kita, okey, saya ada rasa hari saya ada masalah sikit, jadi saya stres ke apa. Okey, bagi dia rehat dulu. Take time kan. Jangan kita force, tak boleh lah kau masuk set tak apa, aku boleh cover kan, macam tu, saya boleh cover kan. Macam tu. Kita jangan streskan kawan-kawan kita Dalam percakapan pun orang kata, kadang-kadang dalam production ni ada gaduh-gaduh juga. Kita jangan macam tu pasal okey, mula-mula kita happy kerja dengan kawan-kawan kita, kita suka dengan dia, apalah semua, pergi makan, pergi sana, pergi sini gitu-gitu. Tiba-tiba ada pula dari belakang kata dia ni mengata kita ke apa. Tiba-tiba kita dah jadi perselisihan faham kan. Jadi benda-benda tak nak lah. Jadi kita bekerja ni biar kita datang kerja dengan cara kita kerja, kita respect each others, and then kita biar orang tak ni kita tak apa, tapi kita humble dengan kerja kita. Ya, kita humble dengan kerja kita, kita suka, kita happy kan. Kemudian kita just orang kata bukan datang kerja ni nak cari gaduh kan. Jangan macam tu kan. Lagi satu orang kata orang kata sikap sikap kita ni dekat set ni, orang kata jangan terlalu macam emotional jangan terlalu pentingkan diri sendiri kan. Orang kata kita datang ni okey, kalau boleh macam ada budak handy tu excuse me,
tempat meja dia apa macam tak dikemas ke apa kan. Kita kalau boleh kita bantulah sikit ya. Kita bantu tolong-tolong apa semua, clearkan tempat meja tu, bersihkan. Kita jangan anggap kerja dia tu dia lah yang kena sediakan, dia lah nak kena lap apa semua kan. Sebagai kita ni sebagai pemerhati tu kita boleh kita tolong lah ya dekat set tu. Janganlah kita kata tu kerja dia buat lah kan. Tak boleh macam tu Zack, ada apa-apa Zack? Mic tak buka Cik Zack. Ada apa ni? Intan, bagi Ya, yang saya. baru tu kena banyak tanya yang baru sangat, macam mana nak masuk memula, macam mana nak daftar, macam mana kita tiba-tiba masuk ni, macam mana dia main ketik je jumpa tepi jalan ke, tepi longkang ke, macam mana kena masuk, kena tanya macam mana kita nak memula masuk dalam industri ni. Bukan senang nak masuk dalam industri apa ni, tahu. Kena besar tanggungjawab dia dan kena mentaliti paling kuat sekali. Boleh. Ya, Rafisa? Intan, macam Abang Zack cakap tu, macam mana kita nak masuk dalam industri ni? Kebanyakan stop daripada macam kawan-kawan lah. Dia orang tak dapat pergi, dia orang hantar saya macam tu. Ya, betul. Kena tanya. Okey, kalau masalah apa kawan tu okey, misalnya dia nak hantar hantar Rufisah ke location tu kan. Okey, untuk ganti berapa hari misalnya kan. So macam HOD tu yang minta tolong ganti tu kena tak bagi tahu betul-betul detail lah. Ya. Beritahu detail apa yang perlu nak make upkan artis tu, pakai apa semua kan. Jangan kita pakai kegunaan kita sendiri, kita nak make upkan dia. Tak boleh dia macam HOD tu macam kena beritahu. Okey, apa yang perlu buat. Jangan tinggalkan dia tinggal, lepas tu adakah perkara itu berlaku? Tak ada. Tapi maksud saya macam sebelum ni banyakkan kawan-kawan hantar saya je. Okey. Kalau kita sendiri nak masuk dalam industri tu kan. Kita nak direct sendiri tu macam mana? Oh. Okey, selalu tu macam itulah, selalunya bermula daripada kawan-kawan lah ya. Daripada kawan-kawan, kemudian bila kita dah bertemu dengan, kita dah berjumpa dengan production manager, kan kita akan direct lah ke production manager tu. Okey, saya pun ada buat make up apa semua kan, tapi dengan cara yang betul lah, bukannya kita nak nak tinggalkan kawan tu kan. Okey, cara yang betul kata okey next time kalau nak perlukan makeup artist boleh call saya kan. Saya buat makeup juga kan kalau perlu. Kadang-kadang satu hari dalam sebulan ni kita nak cari makeup artist pun payah. Ya, so bila daripada information yang kita bercakap dengan production manager tu, sekurang-kurangnya okey dia akan teringat kita, ada seorang lagi makeup artist ni yang untuk kita nak pakai dalam production nanti. Kita ataupun kita wawarkan kepada mana kawan-kawan kita yang boleh wawarkan juga, sehingga kawan-kawan kita pun boleh dia ni ada boleh syuting, boleh pergi ke production kan. Itu berpandu pada kawan-kawan kita juga ya. Halaman tu kira bonus lah kan. Kira bonus lah kan, insyaAllah. Satu kan kalau macam kita dapat job makeup untuk syuting ke, lepas tu kawan kita yang newbie ni biasa macam tu lah, kau pergi kenapa tak ajak aku? Macam tu kan? Ya. Yeah. Macam saya nak tanya, digalakkan tak bawa kawan yang nak sangat excited tengok kita buat kerja di belakang tabir? Kalau perlu macam kita lantik dia sebagai assistant kita pun boleh lah. Tapi kalau saja kita nak bawa kita ke set kita, saya rasa mengganggu production. Sebab dekat set ni kita perlukan pekerja-pekerja yang yang bekerja je kat dalam set kita tu. Kita tak nak orang luar datang. Tapi kalau dia datang sebagai nak membantu kita, boleh. Kan? Kak Intan. Ya, saya. Kalau satu hari berapa boleh charge Kak Intan kalau yang baru masuk tu? Oh, bab charge tu kita tak boleh cakap kat sini Dewi, nanti kita orang kata sebab kadang macam orang kata bab bayaran ni itu antara production manager dengan producer je
yang akan bagi tahu kat kita. Sebab kita kalau nak bercerita bab bayaran ni kira kurang arif lah untuk kita nak bagi tahu bab bayaran ni ya. So kalau apa-apa yang perlu kita macam nak perlukan tanya pasal bayaran, boleh direct ke production manager tu. Misalnya production tu panggil you, Dewi hari ni I ada makeup nak buat ni kan, dia panggil you kan satu hari. Okay, bayaran sekian-sekian apa semua. You setuju atau tak? Kalau you rasa you setuju, you terima. Kalau tak setuju, boleh tak saya upkan sikit? Sebab saya datang sendiri ke kan, transport saya. Kemudian bila saya datang tu dapat tak cover duit minyak? Itu semua akan sama tol kita kan, kita lalui tol, semua tu kita dapat claim lah. Situ kita kena tanya betul-betul lah dengan production manager tu. Kalau saya pergi tu duit minyak dapat tak? Tol dapat claim tak? Kalau dia kata dapat, okey. Kemudian bayaran tu yang dia bagi tu you setuju ke tidak? Kan kalau you say you setuju, you agree, you accept je lah. Dan kita macam saya nak wawarkan setiap payment tu kira salah dari segi production lah ya. Protokol lah, dari segi protokol. Thank you. Welcome. Puan Intan nak tanya. Ya. Kalau macam student lepasan belajar ni kan. Ya. Kita orang berminat nak masuk finance ni, kita macam mana nak daftar? Adakah ada SPA ataupun kita boleh daftar melalui temuduga, maksudnya bagi apa orang kata resume pada Finas. Okey, sekarang ni Finas dia dah lantik 10 persatuan dalam MyCap dia ya, dalam setiap dia punya MyCap. Salah satu daripada makeup, bahagian makeup emas, iaitu dari pergi Mas SFX, iaitu dikendalikan Presiden kita Puan Ella Sandra. So mana-mana sekarang ni sebab kita ada dua pilihan, kita ada Profima juga. Profima ni salah satu daripada 10 pilihan daripada Finas kan. Macam kita pilihan kita, okey, kita nak masuk pertama selalunya masa ahli-ahli kita dulu kita masuk daripada Profima ya, untuk nak jadi ahli. Tapi sekarang kita dah ada dua pilihan lah ya. Dua pilihan antara MAS, sebab MAS tu dah di bawah Finas ya. Di bawah MyCap. So jadi kita kena ada pilihan lah kita untuk masuk dalam bidang persolekan ni. Lagi satu kita kena ada resume lah ataupun kita punya CV kan, untuk kita, sebab sekarang pembukaan pada MAS SFX tu dah dibuka So siapa-siapa itu under MyCap nak masuk jadi ahli boleh masuk bawah Puan Ella Sandra. Dan siapa yang macam nak baru masuk ke boleh macam okeylah lepas-lepas ni, okey Kak Intan saya nak join shooting kan. Okey Kak Intan boleh tak saya boleh kerja di bawah saya. Kemudian kadang-kadang misalnya kawan-kawan saya yang makeup artist HOD tanya Kak Intan ada tak assistant atau budak-budak yang baru nak belajar tapi dah ada basic dah ada basic makeup, okey nak join production, boleh saya hantar daripada salah seorang daripada student yang ada kat sini kan. Saya boleh wawarkan, okey student ni daripada sekian-sekian boleh jadi assistant. Bila jadi assistant tu orang kata kita kena follow dia punya HOD lah. Kita apa yang HOD dia dah bagi tahu apa semua tu, kita kena follow. Kita kena sentiasa berinteraksi lah. Kemudian dari segi pekerjaan tu orang kata kita tahulah macam mana kita nak hadapi itu semuanya. Kadang-kadang bila kita shooting ni kadang-kadang kita outstation Macam misalnya kita syuting kat Perak selama seminggu atau 10 hari kan. Jadi kita akan beritahulah kat family kita ada syuting 10 hari dekat Perak sekian-sekian. Saya follow Kak Intan bagian makeup kan. Kalau macam keluarga tu macam tak percaya boleh contact kita kan. Orang kata untuk pengesahan yang kita nak pergi syuting kat luar tu kan. Segala orang kata tempat penginapan, segala orang kata makan minum kita semua disediakan masa kita syuting nanti Kita tak perlu, orang kata kita cuma bawa diri je. Bawa diri kita secara orang kata beretika So ada siapa-siapa yang orang kata berminat nak join dalam production ni, bolehlah hubungi kita nanti
atau nak belajar lagi orang kata dalam bidang-bidang apa persolikan ni. Dan apa orang kata sebagai apa pekerjaan kita ni orang kata memang orang kata sesuatu yang apa yang kena ada kesabaran ya. Kesabaran kita nak menghadapi segala-galanya dalam satu hari punya syuting sampai sebulan punya syuting. Kalau macam filem tu orang kata orang kata makan masa yang lama, kadang-kadang 45 hari ke 50 hari. Macam saya saya dah lebih pada 26 filem. Filem-filem saya salah satu Cicak Main 3, Lenjan, Laga, Tanda Putera, semua cerita-cerita yang orang kata yang sentiasa kena ada kesabaran kita sebab kadang-kadang kita pergi satu production tu pengarah dia lain. Pergi satu production ni pengarah dia macam ni. Pergi satu production pengarah dia macam ni. Jadi kita kena ikut rentak setiap pengarah tu ya. Kalau kadang-kadang jenis satu pengarah yang jenis apa suka cakap kuat-kuat, suka macam pekik-pekik apa semua kan, suka marah artis tu. Kadang-kadang kita jangan fikir dia tu sebagai, misalnya ada satu pengarah, saya just saya sebut nama lain lah ya. Macam apa, nama dia Ina pengarah tu nama Ina ya. Satu hari tu pengarah tu dia nak scene tu orang kata ada pelakon ni dia baru berlakon. Pelakon juga kawan pada producer kan, bila orang kata si pelakon ni dah ambil dalam 16 take tu maknanya dah mengganggu emosi pengarah kan. Dan si pengarah Ina ni marah dia, maki dia, marah dia, aku tak nak tengok muka kau lagi, kau pergi balik, dia cakap. Tapi scene dia masih banyak lagi tau. Macam mana kita nak hadapi dia? Kita nak kena hadapi orang kata yang situasi pengarah ni dah mengajuk dah ke tepi dah, dan yang si pelakon ni dah ke sini, aku nak balik KL, aku tak nak berlakon dah apa semua. Padahal ada banyak scene lagi yang perlu dia buat. Kita ni sebagai orang kata yang berpengalaman akan bercerita dengan dia, bercakap ni, sekarang ni you jangan anggap Ina tu kan, you dah marah dekat Ina, tapi you anggap orang kata anggap dia tu sebagai pengarah, dia yang mengarah. You jangan anggap diri dia tu siapa. Ya, macam you jangan anggap diri dia tu siapa sebab you marah saya kat Ina tu, tapi you jangan marah kat Ina tu, you marah dekat pengarah tu. Kenapa dia buat you macam tu? Bila dia buat macam tu supaya you sentiasa baiki lagi you punya lakonan tu. Kesilapan you apa semua tu kan. Jadi dari segi itu kita jangan pengarah tu marah, kita pun dengan kita sekalipun nak marah dengan pengarah tu kan, tak boleh. Pengarah is pengarah dan itu nama dia sebagai, orang kata nama dia tu jangan kaitkan dia sebagai dia tu pengarah untuk satu situation dekat kita punya set tu. Ya. Kita macam dengan siapa-siapa lah, kalau kita rasa kita marah, macam Eddie tu marah kita, apa ni make up lama sangat, saya bagi make up setengah jam, ni make up dah lebih 45 minit kan. Alah kau tunggulah make up ni apa semua kan. Betul kita macam kena bagi tahu dia, bang tak boleh, make up ni kena ambil masa sikit kan, kena ambil masa, jangan kalau nak cepat-cepat kan benda tak jadi, macam mana kan make up kita dah buat macam ni, tiba-tiba dah masuk set nanti pengarah kata macam ni pula kan, tak boleh lah. Dengan Eddie pun kita sentiasa berkomunikasi. Misalnya kita scene ni, sekarang dia bagi kita scene 16 kan, sekarang saya bercerita pasal scene scene dan watak. Untuk scene 16 kan. Dalam scene 16 ni kita perlukan macam orang kata makeup ada luka. Kemudian scene 18 scene luka dia belum ada lagi. Scene dia orang kata scene 18 luka dia dah tak ada. Ya, boleh tak kita cakap dengan situation dengan slow-slow kita berikan Eddie. Boleh tak kita buat scene 18 dulu ke? Kan yang kebetulan scene tu kat ruang tamu juga. Jadi tak lari daripada orang kata set tu. Boleh tak kita buat scene 18 dulu, lepas tu kita dah habis scene 18 baru kita buat scene yang yang libat yang kita, tapi bila kita nak berbincang tu kita tengoklah keadaan situation tu macam mana, pelakon yang sama dan dengan pelakon tu 2 orang kan, misalnya pelakon tu 2 orang. Jadi tak ganggulah ya.
Jadi bila make up apa, make up nak make up ke yang C16 tu macam busy sikit sebab kadang-kadang sekarang dah kena padam balik dah masuk C18. Kita sentiasa berbincang dengan assistant director supaya kita tak kelang kabut, assistant director pun tak kelang kabut. Jadi jadi sesuatu tu, jadi assistant tu akan prepare lah untuk scene apa yang perlu dia buat dulu. Kan? Jadi dia tak macam apa, time ni kau nak bagi tahu aku semua kan, mana boleh, dia kata kan, aku dah bagi tahu director macam ni, tak boleh lah masa on the spot tu kita nak bagi tahu kan. Kita kena orang kata berbincang daripada awal kan, supaya benda-benda ni tak berlaku, tak menyusahkan dari segi apa, orang kata set lighting, set apa semua dari apa, DOP apa semua kan, bahagian apa lighting apa semua kan, kita tak ganggu diorang kan, supaya diorang nak menunggu kita. Ya. Apa lagi? Ada apa-apa lagi yang nak bertanya? Zack, ada apa-apa Zack? Asyik Zack yang kena. Saya okey, saya risaukan budak-budak baru tu. Diorang kena banyak bertanya. Jangan diam je, tanya. Macam Kak Intan cakap tu betul. Masa kita kat set, semuanya kena mentaliti kena kuat. Kena betul-betul kesabaran. Kita punya planning tu kena ada. Ikut apa planning pada masa syuting kan. Apa scene lepas ni. Kita kena sentiasa alert. Itu akan kita bincangkan apa, planning apa yang kita nak buat kan. Bila kita ke analisis skrip sekarang macam mana kita perlu buat. Ya, ada Kak Intan tak dengar suara Kak Intan. Tak dengar? Tak dengar Dengar boleh. Okey. Dengar. Okey. Ada apa, Shaliza ada nak bertanya ke? Saya nak tanya, selalunya selepas kita dah make up tu, kalau buat satu filem tu, boleh dengar ke? Boleh. Kalau dah buat make up tu, okey. Selepas kita dah make up siap tu, biasanya pengarah akan check dulu dan biasa tak dia reject make up tu dan suruh buat semula. Okey, macam ni. Dengar tak? Okey, dengar. Okay, bila kita sebelum ni kita ada planning sebenarnya. Part tu saya belum tahu lagi. Bila kita dah baca skrip, okey, tak dengar? Zack tak dengar? Dengar. Okey, bila kita dah baca skrip, kita dah tahu setiap watak, kemudian make up apa yang perlu kita buat. So bila kita dah buat make up tu, jadi sebab direct untuk scene tu kita kena dia ni make up dia muka dia buruk. Kemudian ada macam apa efek sikit lah kat muka dia kan. So bila kita dah buat tu semua, kita kena sebab planning ni kita dah daripada awal lah kita dah buat. Kita akan melukis setiap watak tu kita ada chart dia untuk kita nak melukis dia untuk misalnya kat mana dia ada Kak Intan suara tak dengar suara tak dengar. Apa Zack? Yang lain semua dengar Zack? Dengar. Bang Zack, check. Semua boleh dengar. Zack check. Saya dengar. Okey. Belum kot. Okey. Okey. Dengar. Semua dengar Zack tak dengar? Dengar. Zack check. Ambil Kak Intan punya phone. Tak dengar Kak Intan, tak dengar. Dengar. Okey.
Macam tadi saya cakap lah, macam apa Syariza cakap tadi, make up kan. Bila dah make up, kita dah make up, maknanya benda yang karakter yang kita dah make up tu dah diluluskan oleh director. So bila dah siap make up apa semua untuk masuk scene tu, dah assistant dengan director pun dah check juga, okay, confirm, okay, betul. So maknanya apa yang kita dah buat tu kira dah diluluskan lah. Tapi sebelum tu segala setiap karakter tu kita dah ada planning untuk kita nak buat sesuatu scene tu. Ya, sesuatu scene tu orang kata, misalan orang kata okey di wajahnya dia seorang pekebun kecil dan di wajahnya ada tanda scar lah, ada tanda parut ya. Okey. Jadi dari situ kita dah baca, kita dah study dah daripada skrip yang kita baca tu untuk scene tu. Jadi kita faham lah. Jadi bila scene tu orang cakap muka kita ada scar apa semua, jadi maknanya kita faham apa yang kehendak pada skrip dan kehendak apa yang kita dah buat dan kita dah diluluskan oleh director daripada awal. Itu namanya orang kata kita ada planning dia. Planning untuk kita nak buat sesuatu watak, kemudian kita tahu scene tu maknanya okey, scene tu kat mana, misalnya okey Pak Abu pergi Pak Abu baru selesai sembahyang subuh di surau di Kampung Batu, maknanya itu scene ya. Bila watak dia siapa? Pak Abu. Itu watak dia. So kita akan bercerita berkenaan itu bila saya akan beritahu mengenai skrip nanti. Yes, setiap orang kata apa yang kita nak perlu buat untuk setiap karakter, setiap scene tu, kita perlukan penjelasan daripada director, kemudian kita kena cari apa-apa bahan-bahan yang kita perlukan untuk setiap scene tu kan, watak tu. Kemudian kita perlu buatkan makeup deck tu untuk kita okey, artis ni okey, wajah dia macam mana? Wajah dia sebagai perempuan cantik ke apa. Untuk watak B, okey, dia ni karakter dia sebagai orang kata bikers, kan, style bikers. Apa style cara dia apa semua kan. Watak D pula, watak B pula, C pula. Okey, karakter dia macam ni. Just orang kata simple, dari segi pakaian dia simple, bekerja sebagai PA tapi dia pakaian dia very simple. Dia jenis orang kata tak jaga diri dia. Maksudnya bukan tak jaga diri, dia simple tapi orang kata ada karakter dia sebagai PA pada dia punya boss tu. Situation tu akan kita bercerita mengenai ada deck kita, makeup deck. Wardrobe wardrobe deck. So untuk dari segi pakaian tu semua kan kita ada sediakan. Untuk setiap scene, setiap watak tu kan nanti kita beritahu. Lagi ada apa-apa lagi? Yang mana yang baru yang nak join production ni boleh bertanya. So nanti orang kata lepas-lepasnya kita boleh orang kata boleh adakan makeup dekat KBN ke apa kan. Puan nak tanya, contoh kalau macam makeup tu kan, bahan contoh macam makeup effect, macam makeup karakter tu apa semua tu, bahan-bahan dia senang adakah senang dapat ataupun kita kena kena order? Okey, ada setengah-setengah macam kita dalam production ni kita ada satu shop yang menjual barang-barang efek semua ada jual, dan segala makeup punya kits, makeup punya apa semua kita ada jual. So dari situ kita boleh dapatlah dengan cara yang yang sebab banyak sekarang dah makeup efek punya barang dah ada terjual dekat negara kita ni. Sebab dulu memang susah lah, sebab dulu kita kena order dekat luar negara kan. Sekarang pun masih order kat luar negara. Tapi orang kata why not kalau ada kat Malaysia ni kita dapatkan dekat Malaysia. Ada setengah-setengah kedai yang jual barang-barang efek sekarang ni. Banyak ada kedai-kedai yang jual barang efek. Kemudian macam kita pun sekarang ni ada yang beli dekat Shopee kan, Lazada apa semua kan, benda tu sekarang dah mudah dapat lah. Macam dulu macam saya mula-mula dulu memang orang kata
Nak dapat benda-benda ni susah sebab tak ada orang kata kedai yang nak menjual barang-barang efek ni. Yang kita ada pun masa tu yang kita tahu kita perlu pakai latex je. Latex, kemudian pada zaman dulu pun kita dapat orang kata dapat ilmu daripada pengarah yang pengarah teater macam mana nak buat bengkak, efek bengkak, menggunakan tisu, menggunakan latex apa semua tu kan. Tapi sekarang lagi advance lah barang-barang makeup kita lagi advance untuk beli segala barang-barang SFX ni. So orang kata senang je sekarang nak dapatkan bahan-bahan tu. Kemudian macam orang kata masa zaman dulu apa yang kita ada kita pakailah ya, kegunaannya macam selalunya dulu macam saya kebanyakan saya pakai latex dia untuk saya punya efek